Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi dalam live bersama dengan Pak Riz. InsyaAllah pastinya banyak ilmu yang Pak Riz nak kongsikan dengan anda semua. Apa khabar semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan baik-baik, terbaik di samping keluarga yang tercinta, keluarga yang disayangi. Alhamdulillah, mari sama-sama kita lontarkan, mari sama-sama kita ungkapkan ungkapan Alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah SWT di atas limpah kurnianya dapat kita bersama sekali lagi dalam majlis ilmu, majlis Taman Syurga bersama dengan Pak Riz. InsyaAllah tanpa jemu Pak Riz akan kekal bersiaran dengan izin Allah SWT dalam FB Live ini, insyaAllah. Jadi selamat datang kepada sahabat-sahabat anda yang sudi, yang bersama, yang menyokong live Pak Riz daripada mula kita bersiaran sehingga ke penghujung live. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama Pak Riz sekali lagi. Okey, Hafizin Zahin yang sedang menonton, Assalamualaikum. Semoga sihat di sana ya. Apa khabar orang Nagoi? Ya. Okey, Muhammad Rizwan, Pak Riz. Okey, insya-Allah sebentar sahaja lagi kita bakal bersama dengan Pak Riz. Tapi sebelum itu, apa salah kiranya jika kita membantu usaha dakwah ini dengan kita share video live ini kepada lebih ramai lagi kenalan kita di luar sana. Lebih ramai tengok, lebih meriah, lebih imarahlah majlis ilmu tersebut. InsyaAllah pastinya banyak ilmu-ilmu yang akan dikongsikan oleh Pak Riz. Jadi kalau boleh kita tak nak jumlah yang melihatnya sikit, tapi kita nak ramai, lebih ramai dengar, lebih tersebarlah ilmu tersebut, insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih. Kami daripada tim Pak Riz, kita doakan semoga anda semua yang berada dalam live ini dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dikurniakan keluarga yang bahagia, membahagiakan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, tuan-tuan dan puan, bagaimanakah audio dan visual kita pada hari ini? Adakah okey ataupun sebaliknya? Tinggalkan jawapan anda di ruangan komen di bawah. Insya-Allah kita berbual-bual, insya-Allah. Okey, kita ada Puan Nordiana Jamaluddin is watching. Terima kasih. Lokman Reznov, selamat pagi semua. Selamat pagi, insya-Allah. Muhammad Rizwan, how are you? Fine, thank you. Okey, bahasa Inggeris kau. Syaiful Akmal is watching. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakak Hairul Niza Tamin. Assalamualaikum Pak Riz. Hai, main nyorok-nyorok ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya jawab bagi pihak Pak Riz. Okey, bukan main nyorok-nyorok. Kita cuba kelainan sikit lah. Kali ni kita ambil daripada tepi pokok, besok daripada tepi batu pula. Okey, barulah orang kata ada pembaruan lah sikit. Kita tengok sikit view sekitar Madrasah Pak Riz di Bukit Katil, Melaka. Terima kasih tuan-tuan kerana sudi singgah ke live Pak Riz, insya-Allah. Jadi sebelum kita bersama dengan Pak Riz, jom apa salah kiranya kita bantu lagi usaha dakwah ini untuk dengan kita share live ini ke dalam grup FB kita. Jom kita share. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang akan tahu akan kewujudannya live ini, insya-Allah. Dan kepada yang baru saja mengikuti live bersama Pak Riz, okey, untuk makluman anda, Pak Riz adalah merupakan pakar perunding ilmu kekeluargaan yang sudah berpengalaman hampir 26 tahun dalam bidang kekeluargaan. Jadi pastinya banyak kes yang telah sampai ke meja Pak Riz untuk dibantu. Jadi dengan kepakaran yang Allah kurniakan inilah Pak Riz nak kongsikan dengan anda semua bagaimanakah tips-tips, formula-formula yang boleh kita gunakan untuk kita bangunkan keluarga kita, memotivasikan keluarga kita. Nak lebih banyak lagi, kekal bersama live ini daripada mula kita bersiaran sehingga ke penghujung live, insya-Allah. Lokman Reznov, syukur. Ummu Halkis is watching. Terima kasih. Mawar Biru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, Hakak Hairul Niza Tamin, sihat alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Hafizin Zahin, Assalamualaikum Pak Riz dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sahabat-sahabat yang berada dalam live ini, yang sedang menonton, yang share live ini, Allah beri kemudahan untuk anda membina keluarga yang bahagia. Terima kasih. Kekal bersama dalam live ini daripada mula kita bersiaran sehingga ke penghujung live. Siti Syakina is watching. Terima kasih. Siti Rauf is watching. Terima kasih. Mariana. Oh, saya ingat cerita Mariana dulu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Nur Idah, Assalamualaikum Pak Riz. Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Pak Riz sehat walafiat hendaknya. InsyaAllah sebentar saja lagi kita bakal bersama dengan Pak Riz. Jadi sebelum kita bersama dengan Pak Riz, jom kita bantu Pak Riz. Kita bantu Pak Riz dalam perjuangan dakwah ini dengan kita share live ini kepada lebih ramai lagi kenalan-kenalan kita. Jom kita share lagi, tekan button share. Mudah-mudahan Allah SWT memandang usaha murni kita ini di mana kita menyebarkan kebaikan. Kan kita digalakkan amar makruf nahi mungkar. Okey, inilah sekitar kawasan Madrasah Pak Riz. Jika anda boleh lihat di Bukit Katil, Melaka. Alhamdulillah, mudah-mudahan cuaca di sini sangat tenang. Angin bertiup, sejuknya di sini. Bagaimanakah cuaca di tempat anda? Adakah okey? Kita harap hari ini line okey, network kita semua okey. Semoga live hari ini berjalan dengan lancar. Jadi jom tuan-tuan puan, kita share dulu live ini kepada lebih ramai lagi kenalan kita. Yes, betul kata Encik Syidi Muhammad Naim. Sahabat-sahabat, kita share dulu. Yes, kita share dulu. Mudah-mudahan siapa tahu live yang kita share ni sampai kepada orang yang benar-benar memerlukan. Bayangkanlah pahala yang Allah akan kurniakan pada anda, subhanallah. Mudah saja. Ahmad Usaini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ahmad Usaini yang berada di Putrajaya, kalau tak silap saya? Okey, Saiful Afizal
Matnawi. Assalamualaikum Pak Riz. Saya jawab bagi pihak Pak Riz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada komen daripada top fan kita. Madam Ifah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Riz. Bersama tim-tim salam dari Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah daripada kami warga Malaysia kepada anda sahabat-sahabat syurga di Singapura sana, insya-Allah. Nur Amy is watching, terima kasih. Lokman Reznov, saya share, terima kasih. Khatijah Ahmad, terima kasih. Ini semua nama-nama fan-fan yang memang die hard fan lah. Okey, Mawar Biru. Okey, amin ya Allah. Nur Fadilah Fadzil Ilham Syifa is watching, terima kasih. Nur Aini Uthman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafizin Zahin, Waalaikumsalam. Okey, insya-Allah. Okey, jadi tuan-puan, jom kita share lagi video live ini kepada lebih ramai lagi kenalan kita agar lebih ramai lagi yang akan mendapat informasi berkaitan dengan program-program ataupun ilmu, berkaitan dengan live ini, insya-Allah. Okey, Anis Suhaiza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Ida, okey, sangat-sangat cantik. Hakak Hairul Niza Tamin. Hakak. Okey, Sungai Perak clear. Alhamdulillah. Kita ada Syidi Muhammad Naim. Pulau Pinang line clear. Daripada Perak kita ke Pulau Pinang. Muhammad Adif Abdul Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarinah Manaf is watching. Terima kasih puan. Kita ada ni lah. Orang Korea ke apa ni? Orang Sabah. Annyeong mana sayo. Assalamualaikum. Salam dari Sabah Opah. Lama. Ini mesti die hard fan ni. Korean fan ni. Okey. Khatijah Ahmad. Assalamualaikum pada sedam tim. Waalaikumsalam. Okey, Jasin audio dan video clear. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, sekarang ni sebelum kita bersama dengan Pak Riz, jom kita share dulu video live ini kepada lebih ramai lagi kenalan kita agar lebih ramai lagi yang akan mengetahui akan wujudnya live ini. Insya-Allah. Okey, kita sama baca komen Masyita Radik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Syidik Izzati. Jom kita share. Yes, Safaruddin Den is watching. Terima kasih. Jom kita gandakan lagi. Ganda 30. Okey, kita gandakan share kita agar lebih ramai lagi yang akan mengetahui akan wujudnya live ini, insya-Allah. Okey, Nuraini Osman dan share, terima kasih. Muhammad Adif Abdul Latif share. Yes. Okey, nama pun dah macam marah. Mana kau? Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab bagi pihak Pak Riz, insya-Allah. Okey, kita ada Aini Aman. Alhamdulillah, syukur. Banyak hadiah kita dapat tu, nampak tu. Okey, kita ada Safaruddin Din. Assalamualaikum Pak Riz dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sujo. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebentar saja lagi kita bakal bersama dengan Pak Riz. Jadi sebelum Pak Riz bersama dengan kita, apa salahnya kita bantu kita share live ini. Semoga bila Pak Riz masuk, view dah banyak dan kita dah boleh mulakan majlis Taman Syurga kita pada hari ini, insyaAllah. Okey, jom kita sambung baca komen lagi. Annyeong mana sayo. Assalamualaikum. Salam dari Sabah Opah. Opa bah. Boleh bah kalau kau. Semoga Pak Riz sehat selalu. Ya, sabar boleh bah. Aramaite kan. Okey. Muhammad Zaruddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Ida nak cari pokok apa tu? Tak ada. Kita saja duduk kat pokok-pokok ni kan. Nampak macam lain macam sikit. Kita saja nak tukar panorama kita, view-view kita kan. Okey, Raja Aryan. Assalamualaikum Pak Riz dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada yang bersama dalam live. Okey, insya-Allah sebentar saja lagi kita bakal bersama dengan Pak Riz. Jangan mana-mana, teruskan kekal bersama Pak Riz daripada mula kita bersiaran sehingga ke penghujung live. Okey, jadi sebelum kita bersama Pak Riz, saya ingatkan sekali lagi, esok pukul 9 malam 19 Jun kita akan bersama FB Live perdana bersama Pak Riz dan tetamu istimewa kita Abalong Fadil. Jangan lupa Okey, dapatkan sebarang informasi di page FB Pak Riz. Insya-Allah, jom kita bersama dengan Pak Riz. Anda semua baik-baik terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika war rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan yang terbaik. Kita semua dalam keadaan yang terbaik, dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih bagi yang hadir untuk live pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang terbaik. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan kasih sayangnya. Itu paling mahal lah. Kita nak Allah reda ke atas setiap perbuatan kita. Dan Allah berkati setiap tindakan yang kita ambil. Mudah-mudahan begitulah. Hidup ini sangat sebentar, sahabat. Masing-masing kita ada pendirian, masing-masing kita ada prinsip. Tetapi apa saja perbezaan yang kita lalui,
seharusnya menyatukan kita kerana agama kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita berbeza pendapat, mungkin kita mempunyai ideologi yang berbeza. Ada kalau kat Malaysia ni parti-parti yang berbeza, parti politik, tapi semua tu tidak menghalalkan kita untuk memutuskan silaturahim. Ingat tu. Jangan letakkan parti politik tu lebih tinggi daripada agama kita. Siapa pun pemimpin kita yang menyatukan kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tu. Walaupun kita sayang pemimpin-pemimpin kita yang ada, kita diminta patuh, kan? Tapi yang paling penting kepatuhan kita kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa kasih sayang, Nabi tebarkan kasih sayang. Nabi bawa penyatuan ummah. Nabi bawa penyelesaian kepada 1001 masalah. Jadi kita wajib untuk kembali kepada agama ni dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sebab itulah bila kita diuji dengan masalah demi masalah yang kita dihadirkan, didatangkan dalam hidup kita, kan, kembalikan diri kita kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kan anak kita masih kecil kat rumah, biasakan mereka mendengar hadis-hadis Nabi, kan. Dengarkan mereka dengan hadis-hadis Nabi. Kita baca hadis-hadis Nabi. Faham ke faham sahabat-sahabat, kan? Dalam rumah jangan kosong daripada membaca hadis-hadis Nabi. Perbanyakkan baca hadis Nabi. Setidak-tidaknya satu hari satu hadis dipilih, kita baca depan anak-anak, kan? Mudah-mudahan kecintaan dia pada Nabi itu sangat tinggi. Bagi mereka yang mencintai Nabi, mereka tidak akan khianati anda sebagai ibu ayah. Itu penting sangat. Pak Aris, kenapa anak saya tak dengar cakap? Dia bukan tak dengar cakap. Kamu tak didik dia untuk dengar apa yang Allah bagi tahu. Dia tak dididik dan ditarbiah seawal dia kecil untuk dengar apa Nabi perjuangkan, apa Nabi kata, apa Nabi nasihat. Jadi benda tu semua kita langgar, tiba-tiba kita harap anak kita patuh pada kita. Inilah kesilapan-kesilapan besar ketika kita membangunkan keluarga kita. Kita mengharapkan keluarga kita keluarga-keluarga yang bahagia. Bahagia ni very subjektif. Nampak tak Mak Saleh, orang pelbagai jenis bangsa di dunia, kan, walaupun dia tak Islam, dia kata dia bahagia. Tapi bahagia bagi orang yang beriman tu lain. Bahagia bagi kita adalah apabila kita dapat menghidupkan amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berjaya hidupkan Islam dalam rumah tangga kita. Apabila kita berjaya menghidupkan agama dalam rumah tangga kita. Mungkin orang kutuk kita, orang fitnah kita, orang cakap macam-macam tentang kita. Tapi kenapa kita boleh rasa bahagia? Sebab kita hidup dengan keyakinan pada Allah. Pelik kan orang yang difitnah, dikutuk, dicaci, dimaki tapi dia rasa bahagia. Lagi pelik kalau dia tengah sakit tapi dia rasa bahagia. Sebab hidup dia berteras berlandar bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mentauhidkan Allah. Sebab tu bila berabah di saat diseksa, dia rasa dia kekal istiqamah, kan, mencari Allah. Nampak tak? Jadi bila dia rasa bahagia, kan, dia rasa bahagia di saat dia dibantai, dibelasah, kan, dia dapat ketenangan mencari Allah, kan? Dia dapat kekuatan mencari Allah. Maka kita harus belajar daripada mereka semua ni, kan? Masalah kita tak pernah berakhir dan tak akan mungkin berakhir sehingga berakhir nyawa kita, kan? Bila kita berada di penghujung perjalanan, kita mungkin akan nampak banyak perkara yang kita buat silap. So tolonglah muhasabah diri, tolonglah ambil tahu tentang perjalanan hidup kita supaya kita faham kita ni hamba. Dan siapa pun kita adalah hamba, kan? Kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam hidup, perbanyakkan menilai, mencari, menghitung kesilapan kita, menganalisis perbuatan-perbuatan kita, kan, supaya kita faham bahawa kita adalah hamba yang banyak buat silap, banyak buat salah, kan. Kita banyak buat kesilapan dalam hidup kita. Satu, kita perbetulkan semua perkara yang kita buat silap supaya bila kita balik nanti, kita benar-benar balik dalam keadaan bersedia. Kita balik dalam keadaan kita mendapat reda Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So, sahabat-sahabat yang hadir, terima kasih, kan, pada anda. Mudah-mudahan Allah rahmati anda, Allah berkati anda, kan. Paris nak kongsi, kan, satu cerita, kan. Nak kongsi pagi ni satu cerita yang boleh memberi inspirasi pada anda. So, siapa nak tu tulis nak lah. Kalau nak, kita benda tu. Sambil saya Pak Aris tunggu anda nak ke tak nak. Nak ke nak. Kan? Kita bicara tentang perjalanan hari ini. Hari ini kita keluarkan satu tajuk, seorang ibu tunggal. Biasalah, bila ibu tunggal ni ujian dia untuk dia besar. Ada yang bercerai hidup, ada yang bercerai mati.
seorang wanita muda ni menjadi seorang ibu tunggal. Dia belum ada anak, bercerai, suami dia meninggal dunia, dia bercerai, tak sempat ada zuriat. So sepanjang perjalanan dia, kan, dia sentiasa difitnah. Orang bimbang kehadiran dia, sebab orang takut dia rampas suami orang. Ini adalah tanggapan dalam masyarakat tentang ibu tunggal. Biasa macam tu. Kena pula yang masih muda, yang masih bergetah, yang masih cantik. Jadi orang takut. Bila kita pandang orang, kita ada banyak persepsi, khususnya persepsi negatif, persepsi buruk. Dan ini akan menyebabkan hidup kita tak tenteram, hidup kita tak akan bahagia, hidup kita akan damai. Bila kita hidup dengan persepsi buruk, persepsi negatif, kita ada tanggapan-tanggapan negatif, kita tak akan damai. Nampak tak? Kita tak akan bahagia. Bila kita pandang, kalau kita sebenarnya tak ada siapa boleh ikat suami dia, tak ada siapa boleh ikat isteri dia. Tak boleh ikat, takkan nak ikat kat dinding. Takkan nak ikat kat rumah. Tapi bila kita bangunkan agama dalam rumah kita, insya-Allah, siapa jaga agama, Allah jaga keluarga dia. Insya-Allah. Pegang benda tu. Siapa yang didik anak dia dengan agama, insya-Allah Allah pelihara anak dia. Siapa yang jaga anak-anak dia, mendidik anak dan terbiak anak dia dengan agama. Saya kata jaga agama ni bukan hantar anak madrasah lepas tu kamu tak buat apa-apa. Bukan. Ada ramai orang macam tu. Dia hantar anak dia ke madrasah, dia anggap bahawa dia jaga agama. Tak. Anda hantar anak anda ke madrasah, ke pondok. Alhamdulillah, anak anda yang belajar, anda tak belajar. Nampak tak? Anak anda belajar Quran, anak anda belajar ilmu tafsir, anak anda belajar hadis. Tapi anda tak belajar apa-apa, sedangkan masjid banyak. Masjid banyak, tapi kenapa tak pergi? Anda hantar anak anda belajar pondok, anda hantar anak anda pergi sekolah agama. Tapi anda tak pergi mana-mana majlis agama, anda tak pergi majlis ilmu, anda tak pergi. Ini adalah salah. Jaga agama ni maksudnya kita belajar. Kita mendidik jiwa kita untuk dekat dengan Allah. Nampak tak? Kita bukan sekadar hantar anak-anak kita belajar agama, tapi kita juga hantar diri kita untuk belajar agama. Faham ke faham? Pak Riz, saya Alhamdulillah Pak Riz, anak-anak saya semua saya hantar pondok. Anak-anak engkau semua kau hantar pondok. Tapi engkau tak hantar diri ke masjid. Engkau tak ada majlis ilmu. Engkau tak ada majlis usrah. Engkau tak berguru dengan para ulama. Engkau tak berguru dengan para ustaz. Nampak tak? Kenalan kau masih lagi kenalan-kenalan yang merosakkan akhlak engkau, akidah engkau. Nampak tak? Mengantar anak ke sekolah agama, pondok, madrasah tu bagus, Alhamdulillah. Tetapi kita ni pun juga kena belajar agama. Kan? Mengantar anak belajar agama tidak menjadikan kita bebas, tidak akan menyelamatkan kita di akhirat. Kita tetap akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nampak tak? Hantar anak belajar agama itu tidak menghalalkan kita untuk memfitnah orang, untuk memburukkan orang, untuk mendambu domah. Nampak tak? Itu kena faham. Anak saya 30 juzuk Pak Riz. Ya, anak kau 30 juzuk. Alhamdulillah. Syahadah. Alhamdulillah. Anak saya kat Yaman. Subhanallah. Anak saya kat Mesir. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi ia tidak menghalalkan perbuatan-perbuatan kau yang melanggar syariat. Walaupun kau hantar anak kau belajar ilmu agama sekalipun, engkau kena belajar juga. Faham tak? Sebab itulah kita kena tarbiyah seluruh keluarga kita termasuk diri kita. Nampak tak? Kesilapan syaitan ni, iblis ni, apa silap dia? Kan? Silap dia berfikir untuk para malaikat tapi dia tak fikir untuk diri dia. Nampak tak? Dia mohon pada Allah untuk para malaikat tapi dia tak mohon untuk diri dia. Dan dialah manusia dialah makhluk yang dikatakan angkat ingkar pada Allah SWT. Nampak tak? So fokus pada amalan kita, fokus juga pada ibadah kita. Nampak tak? Di saat kita mengantar anak-anak kita belajar agama, kita juga kena belajar agama. Nampak tak? Contohnya macam madrasah, kami masih lagi tak dapat lampu hijau, tak nampak, bukan lampu hijau, lampu lain pun tak nampak nampaknya, kan? Lampu kita bukan kelang-kelip, langsung tak menyala, tak dapat apa-apa berita tentang bila pembukaan madrasah. Tak apalah, orang agama macam tu kan. Nanti orang awam kata sabarlah, tak tahu sabar ke? Jadi kita sabarlah, kan? Jadi macam madrasah Pak Riz, pagi-pagi kita ada online, kita ada buat kat kelas online untuk semua pelajar-pelajar kita yang ada kat rumah sekarang, pagi dan petang, kan? Pagi dan petang, kan? So kita boleh buka handphone, kita buka link untuk anak kita, kita suruh anak kita duduk depan handphone untuk hantar Al-Quran. Kita buat macam tu, Alhamdulillah, mak pak terbaik. Tapi sekadar perbuatan tu saya tak cukup hebat. Sahabat, ibu-ibu ayah, anda juga kena hantar diri anda untuk belajar agama. Anda juga kena belajar agama. Anak anda duduk depan komputer, depan laptop, depan komputer, dan depan handphone untuk hantar ayat-ayat Quran yang dia hafal, juzuk-juzuk yang dia hafal, surah-surah yang dia hafal. Tapi kita macam mana? Kita juga kena didik diri kita untuk belajar agama. Nampak tak? Kita juga kena ada masa untuk belajar agama. Kita mesti peruntukkan masa untuk belajar agama. Faham ke faham? Kan? Boleh faham? Contohlah, pemandu bas ni. Dia bawa bas, hantar pelajar pergi majlis agama.
Selalu saya perhatikan. Dia bawa bas, kita sewa bas, dia hantar majlis. Kita pergi majlis, kita ada majlis maulid. Contohnya kita pergi majlis maulid, kita ada majlis selawat. Dia bawa. Kan? Waktu tu dah pukul 6.50. Dah masuk pukul 7. Ini selalu saya perhatikan. Kan, tak semua tapi ada yang berlaku. Minta maaf. Kan? Dia hantar. Bila dia hantar, kita ada majlis kat masjid. Majlis besar contohnya kat masjid. Tapi yang sedihnya, dia hantar. Dia macam bapak tau. Saya nak bagi, nak kias. Dia macam bapak dan mak. Dia hantar anak dia. Pemandu bas ni dia hantar pelajar-pelajar 40-50 orang dalam bas pergi kat masjid. Tapi dia langsung tak hadirkan diri di kat masjid untuk solat jemaah. Dia duduk dalam bas, kan? Dia duduk dalam bas, dia tunggu kita sampai habis. Pukul 10, pukul 9 malam kamu habis. Dia langsung tak solat jemaah bersama. Dia langsung tak masuk masjid. Boleh faham tak ni? Inilah kias ni macam apa. Dia hantar anak belajar agama, tapi dia sendiri tak nak belajar agama. Ini adalah satu musibah. Ini adalah satu malapetaka yang sangat besar. Kita nak mak apa antara anak pergi belajar agama, dia juga belajar agama. Baru dia faham tentang cabaran orang agama. Nampak tak? Baru dia belajar bagaimana jadi seorang ibu dan ayah yang ada agama. Faham ke faham? Kan? Kita kena belajar. Kita kena belajar dan belajar dan belajar sampai di hari terakhir hidup kita. Faham tak? Kita nak husnul khatimah. Nak dapat husnul khatimah ni, hidup kita sentiasa berada di landasan ilmu. Hidup kita sentiasa berada di lantai ilmu. Hidup kita sentiasa dipayungi dengan ilmu. Subhanallah, kita kena ada masa, peruntukan masa untuk belajar. Peruntukan masa untuk belajar. Bila kita belajar dan belajar, bayangkan dengar baik-baik pesan Pak Riz. Kalau kita ada masyarakat yang berilmu, kan? Masyarakat yang berilmu dan diajar tentang adab, belajar tentang akidah, belajar tentang akhlak. Nampak tak? Pak Riz yakin kita dapat kurangkan isu tentang persepsi, prasangka, memburukkan orang, pertelingkahan konflik yang ada di Malaysia yang sangat dahsyat, khususnya bab politik, akan dapat dikurangkan insya-Allah jika kita banyak peruntukan masa untuk belajar agama. Percayalah. Kan? Banyak individu-individu tertentu kan buat majlis usrah, kan, mereka-mereka yang layak memegang masjid, bukan orang yang ada berkepentingan sebab nak terlibat dengan politik maka mesti pegang masjid supaya itu satu saluran untuk dia pergi jauh dalam bidang politik. Kita tak nak orang macam tu. Kita nak orang yang benar-benar jiwanya untuk agama. Kita nak orang yang jiwanya untuk Islam pegang masjid. Maka barulah akan jauh fitnah tentang masjid. Banyak ulama kata kan kita kena bab masjid ni, ya Allah, saya nak kongsi nanti satu video khas untuk masjid-masjid ni kan. Tapi dalam live ni saya nak kongsi kan, supaya kita fikir. Cuba fikir tuan-tuan, cuba kita fikir sebentar kan. Saya mohon kepada anda untuk fikir sebentar kan. Masjid, tanya pada diri kita, kenapa masjid kosong tak banyak orang? Menteri Agama semalam dikeluarkan status di FB dia, keluh kesah daripada seorang imam di masjid, di sebuah masjid di Putrajaya. Tak banyak masjid di Putrajaya tu kan. Jadi tak payah cari pun. Ni imam ni luahkan perasaan. Mungkin dia ada hubungan baik dengan Menteri Agama. Sebab Menteri Agama kita dulu, Datuk dulu adalah mufti wilayah Persekutuan. Maka semua masjid di wilayah Persekutuan tentunya, pastinya mempunyai hubungan baik dengan Menteri Agama kita. Alhamdulillah. So, di FB yang saya baca pagi tadi, malam tadi tak salah, pagi saya tak ingat. Tapi saya nak ulas benda ni. Imam ni luahkan perasaan dia pada Menteri Agama, dan Menteri Agama 100 hari menjadi Menteri Agama kan, sempena 100 hari menjadi Menteri Agama. So imam ni bagi tahu bahawa dia rasa terkilan lah, sebab walaupun masjid dah dibenarkan beroperasi 1/3 kan, 1/3 daripada jumlah kesuhan orang yang boleh solat di masjid dibenarkan hadir ke masjid, tapi tak capai pun. Solat-solat fardunya masih kosong. Ramai orang, tak ada orang. Yang dulunya orang kecoh-kecoh, masjid tutup, orang semua tak ada kan. Okey, dengar. Okey, dengar pesan Pak Riz ni. Cuba kita fikir di luar kotak pemikiran kita biasa-biasa. Kan? Cuba kita fikir sebentar. Dengar baik. Banyak imam-imam keluh kesah. Kan? Imam Putrajaya tau. Imam di sebuah masjid Putrajaya. Besar ni. Kan? So, saya nak ulas sikit. Kan? Apa dia? Saya ada meniaga. Saya seorang businessman. Pada masa sama saya ada madrasah. Kan? Saya jual e-book. Saya wujudkan seminar online. Kita ada tim yang kontak untuk dana. Tuan-tuan rasa semua orang ke sambut e-book saya? Tuan-tuan rasa semua orang pergi seminar online saya ke? Kita kena maki, kena hamun. Kan? Ada orang akan maki kita.
Ada pekerja saya kena maki kau-kaunya. Kan? Jual e-book. Kau masuk nak berniaga tak habis-habis. Kau cakap Pak Riz, guna kita orang masuk live lepas tu jual barang. Kan? Dia maki hamun kita. Adakah bila dia maki hamun kita, kita kena stop jual e-book saya? Adakah kita kena stop jual seminar online saya? Saya perlukan duit-duit itu semua untuk bangunkan madrasah saya. Nampak tak? Saya tidak boleh bergantung pada Jamaah Islam. Dia ada banyak madrasah yang perlu dibantu. So, saya kena ikhtiar sendiri, saya kena usaha sendiri. Dan ini usaha yang saya buat untuk pastikan saya dapat pendapatan. Ini adalah usaha yang saya buat tanpa kira orang suka tak suka. Selagi dia tidak melanggar syariat, saya kena usaha, saya kena ikhtiar, saya kena struggle, saya kena berpapulas. Malah kerja kita tak ada pancekat. Tim-tim saya tidak ada pancekat. Kita kerja sampai ke tengah malam. Dan untuk memastikan perjalanan madrasah berjalan. Walaupun pelajar-pelajar berada kat rumah, tapi kos kita kena tanggung. Sewaan tempat kena tanggung. Semua benda kita kena tanggung. Bila trek tak akan dihapuskan. Bila air tak akan hapuskan. Nampak tak? Nampak? Kita kena tanggung semua. Kita kena ada ikhtiar, kita kena ada usaha, kita kena kreatif, kita kena kreatis. Untuk meneruskan survival ni. Untuk survive. Nampak tak? Begitulah saya nak bagi tahu pada imam-imam. Anda jangan salahkan orang tak datang masjid. Saya minta maaf. Kan? Saya minta maaf, ada banyak pelajar belajar kat luar negara yang hebat-hebat. Kalau anda tak cukup kuat, anda tak cukup kreatif, bagi laluan kepada generasi muda yang lebih gigih, yang lebih berani buat keputusan. Saya cakap jujur. Saya cakap penuh keikhlasan. Saya cakap, saya nak cakap untuk agama saya. Kalau anda sebagai imam, anda tak mampu nak bawa orang datang ke masjid, anda letak jawatan supaya bagi laluan kepada banyak orang-orang muda yang lebih agresif, yang mempunyai kepintaran, yang mempunyai kebijaksanaan, yang mempunyai kreativiti. Mereka akan ada banyak perancangan untuk bawa orang datang masjid. Jangan salahkan orang tak datang masjid. Saya tak boleh salahkan orang kalau tak nak beli e-book saya. Saya tak boleh marah orang kalau orang tak nak hadir seminar online saya. Saya tak boleh marah orang kalau orang tak nak hadir kepada FB live saya. Saya kena ikhtiar. Pada tahun lepas, di bulan yang sama, tarikh yang sama, follower saya hanya ada 15,000 orang. Polis bagi duduk. Follower saya hanya 18,000 orang. Pada bulan yang sama, follower saya hanya 15,000 orang je. Tapi sekarang kita ada 100,000 lebih orang. Kita kena ikhtiar, kita kena ada usaha. Kan? Kita kena ada usaha. So, kita kena ada perancangan macam mana kita nak tarik orang datang ke live kita. Begitu jugalah macam kita nak tarik orang untuk datang ke masjid. Kita mesti ada perancangan. Kita mesti ada usaha. Kita mesti ada usaha. Macam mana nak bawa orang datang ke masjid. Kita mesti ada perancangan. Kalau kita tak ada perancangan, kita tak mungkin akan berjaya. Kalau kita tak ada perancangan, kita tak mungkin sama sekali. Kita tak mungkin sama sekali akan boleh bawa orang mengimarahkan masjid. Kita mesti ada perancangan. Mesti ada. Mesti ada usaha. Mesti ada pendekatan. Mesti ada kreativiti. Mesti ada lakukan sesuatu. Tak apa Syafiq, tak apa. Kita mesti lakukan satu. Untuk pastikan kan masyarakat kita mengimarahkan masjid, kita mesti lakukan satu tuan-tuan. Kita tak boleh salahkan orang je. Kan? Kenapa orang semua pergi hotel, PKPB berakhir. Bukan orang pergi masjid, orang pergi hotel. Kita tak salah keluarkan kenyataan tu. Yang salahnya kita tak faham. Hotel buat semua apa saja yang patut dibuat untuk tarik orang datang ke hotel. Kita sebagai ahli jawatankuasa masjid, imam, siapa pun yang pegang masjid, anda sukarela kan? So kita, kerja agama memang sukarela sahabat. Kita kena buat apa saja untuk bawa orang datang ke masjid. Faham ke faham ni? Kita kena buat apa saja untuk bawa orang datang masjid. Memang hari ini banyak orang datang masjid. Tapi orang yang boleh datang masjid kalau sembahyang Jumaat, orang yang boleh datang masjid adalah orang yang dapat jemputan. Anda tahu tak berapa ramai orang yang tak dapat jemputan memang nak hadir ke masjid. Jangan salah faham tu. Berapa ramai orang memang nak hadir masjid. Kan? Tapi mereka tak boleh hadir masjid sebab mereka tak dapat jemputan. Contoh kalau solat Jumaat. Kan? Saya tak pasti. Kan? Sebab negeri berbeza-beza. Kalau di wilayah persekutuan, bila saya baca Datuk kata, kan, baru 1/3 daripada ruang masjid dibenarkan beroperasi di kawasan khususnya hijau dan juga kuning. Kan? Kuning ke oranye macam itulah. Kan? Tapi setiap negeri berbeza-beza. Kan? Sebab kita mempunyai peraturan yang berbeza. Kan? Jadi saya nak bagi tahu. Kan? Sebenarnya saya penuh keyakinan. Apa dia? Kesan daripada COVID yang lepas, ketika kita berkabung itu PKP kemudian datang B, kan? Bila kita duduk kat rumah masing-masing, saya yakin bahawa ahli masjid telah bertambah.
mereka yang mencintai agama telah bertambah. Mereka yang menjaga solat berjemaah telah bertambah. Dan mereka inilah adalah ahli-ahli jemaah baru yang akan hadir ke masjid. Tapi sejauh mana kita mempunyai karakter menyambut orang yang mana mereka ahli-ahli baru. Bagaimana kita di pihak masjid mempunyai karakter-karakter yang menyebabkan orang rasa selesa datang masjid. Bila ada orang yang tak dibenarkan datang, bagaimana karakter kita menolak orang dengan cara penuh kelembutan, penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Ini banyak berlaku. Faham ke faham? So karakter-karakter ini harus dibangunkan. Dan kita banyak bercakap untuk kenakan orang, untuk lanyak, ini semua kena, karakter ini semua kena hapus. Kenapa hotel yang berbulan, yang hampir 3 bulan dah hampir lumpuh, kemudian hidup balik? Sebab mereka mempunyai kreatis untuk memastikan mereka boleh survive. Mereka tawar macam ni, tawar macam tu. Harga RM1,000 boleh jadi RM200. Harga RM1,000 satu malam boleh jadi RM200. Contohnya. So, apa yang kita boleh tawarkan kat masjid? Kita kena faham bukan semua orang ahli masjid. Bukan semua orang mencintai masjid. Tapi masjid dekat betul dengan umat Islam. Bila kita sentuh tentang masjid, orang yang tak pernah pergi masjid akan rasa marah. Jangan marah orang tu. Silap kita, saya tengok di FB, orang nak mula sindir orang. Orang nak mula kutuk orang. Orang nak mula maki orang. Mana orang-orang yang cakap pasal masjid? Kenapa kau tak datang? Ini bukan cara dakwah. Ini cara kau halau orang keluar masjid. Ini caranya menyebabkan orang makin jauh daripada masjid. Masjid tu bukan kau punya. Masjid ni semua orang punya. Ni rumah Allah. Kan? Masjid tu dekat betul dengan kita. Bila masjid tu dekat betul dengan kita, apa saja yang berlaku pada masjid, orang akan terasa. Itu bukan bermakna orang tu akan pergi masjid. Tugas kita bawa orang datang masjid. Sebab itulah orang tabligh ni, ramai orang tak faham bahawa mereka ni lah orang yang bawa orang datang masjid yang tidak berbayar. Mereka yang kena kutuk, kena maki, kena hina. Ingat tak lagi awal-awal COVID datang, jemaah mana yang dibantai, dilanyak, dititik gila-gila? Jemaah tabligh. Mereka inilah yang bawa orang datang masjid dan surau. Mereka inilah bila keluar 3 hari, keluar 4 bulan, keluar 40 hari, mereka duduk di masjid-masjid tertentu. Mereka ni akan datang ke rumah-rumah orang, ziarah, dan mereka akan jemput orang datang ke rumah. Dan setiap kali mereka jemput, ada banyak yang tak hadir, tapi mereka tak pernah putus asa. Mereka teruskan usaha, mereka teruskan perjuangan, mereka teruskan dakwah. Ini yang kita patut buat. Nampak tak? Ada berapa banyak rumah di karya tempat kita? Sudahkah kita pergi setiap rumah untuk ajak orang pergi masjid? Nampak tak? Kita hanya nilai orang, kita ada persepsi. Tu yang cakap itu memang tak pernah pergi masjid dah. Engkau boleh gambarkan, engkau bercakap ni seakan-akan bahawa engkau tahu kisah hidup orang di hujung nanti. Kan? Mungkin dia bukan ahli masjid hari ini, tapi mungkin besok-besok dia ahli masjid. Mungkin kau ahli masjid hari ini, dengan sifat sombong, takabur, angkuh kita, mungkin kita terkeluar daripada apa yang kita buat sekarang. Ini kita takut, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan tidak macam tu, sahabat. Faham ke faham? Kan? Jadi kita semua sepatutnya memainkan peranan untuk bawa orang datang ke masjid. Kita semua memainkan peranan untuk orang hadir majlis-majlis ilmu. InsyaAllah selepas ni, kan, saya penuh keyakinan majlis-majlis ilmu akan dibenarkan beroperasi balik. Jadi bila majlis-majlis ilmu dah mula berlangsung, kamu tengok kuliah maghrib tak ramai orang. Tapi percayalah, akan ada orang-orang baru, ada muka-muka baru yang ada dalam masjid tu. Kalaupun tambah 5-6 orang, anda kena tanya diri anda. Anda dah jadi imam 20 tahun. Seorang pun tak mampu anda tambah. Tapi COVID datang 3 bulan, dia berjaya tambah 5-6 orang untuk jadi ahli masjid. Ahli baru masjid. Nampak tak? So ini adalah benda yang patut kita malu di sisi Allah. Kan kita kalah dengan virus ni. Nampak tak? Kita malu dengan Allah hadirkan virus ni untuk membolehkan ada orang-orang yang mula mencintai masjid dan hadir sebagai jemaah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itulah sahabat-sahabat, kita hidup ni jangan asyik nak bantai-bantai. Tak, saya baca kat komen teruknya, kan? Semua orang salahkan. Mana orang kata masjid tu? Mana orang yang cerita pasal masjid? Mana orang yang kata masjid tak patut tutup? Kan? Mana orang tu? Subhanallah, kau yang cakap tu kau pun mana? Nampak tak? Kita sama-sama hadir. Insya-Allah. Dan mudah-mudahan, subhanallah, mudah-mudahan kan ada manfaat yang terhasil. Mudah-mudahan masjid ini nantinya kan benar-benar bercahaya, benar-benar berseri, benar-benar memainkan peranan yang besar. Sebab tu kita semua terlibat sama. Kita semua terlibat dalam perjuangan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Kan? Hanya saya nak kongsi perkara-perkara berkaitan rapat masjid ini. Dan kita mintalah kan mereka-mereka yang mempunyai kedudukan, pengaruh, jawatan-jawatan besar, mintalah kena agresif sikitlah tentang masjid ni. Kita mintalah kan, sebab
kita dapati bahawa ada perkara-perkara yang perlu kita kita suarakan. Menyuarakan sesuatu bukan makna jahat. Kita sayang agama ni. Jadi bila kita sayang agama ni, kita suarakan apa yang kita patut suarakan. Contohnya kan, masjid-masjid banyak lagi yang masih kekal kan, dengan peraturan-peraturan SOP kena jalan, tapi kita berbeza kan, antara negeri. Ada masjid masih kekal 40 orang, masih ada tempat masih macam tu kan. Jumlah masih, jangan risau. Kalau kau buka sepenuhnya pun tak payah 1/3. Wahai Ustaz, Datuk, tak perlu 1/3. Buka sepenuhnya, kamu akan nampak dia tidak akan penuh juga, Datuk. Nampak tak? Dia tak akan penuh juga. So jangan risau. Kenapa nak hadkan benda yang memang tak ada? Boleh faham ke faham ni? Kenapa nak hadkan benda memang tak ada? Jangan makan gula Gula memang tak ada. Tak payah cakap lah, memang tak ada gula. Nampak tak? Memang tak ada gula. Tolong gunakan nak buat air. Tolong guna setiap kali buat air pakai 2 sudu je gula. Memang itulah yang berlaku sebelum ni kan. Memang kita pakai 2 sudu gula. So, melainkan dulunya ada 10 sudu. Sekarang kita suruh buat 2. Memanglah. Dulunya, sembahyang Jumaat je ramai. Ustaz, Imam, Datuk, sembahyang Jumaat je. Solat-solat fardu yang lain, 5 waktu tu, tak ada orang, Datuk. So, jangan kita hadkan orang. Memang tak ada orang. Apa kita nak takut? Memang tak ada orang. Subuh, tahi taman, tu taman besar. Saya sendiri duduk taman besar. Taman saya hampir 20,000 orang. Bila masjid tu dekat dengan dalam taman tu, dekat dengan taman, surau ada. Kalau kita gabung dengan surau dan jemaah masjid, saya rasa dalam kiraan kita tak sampai pun 2 saf. Tak sampai pun 2 saf penuh. Nampak tak? So kalau kita kata 1/3, saya sendiri pergi ke sebuah masjid, kan? Sebenarnya kan dibenarkan kan. Tapi bila saya pergi subuh beberapa hari lepas ni, 2 orang je dalam masjid tu. 2 orang je. Jadi tak perlu kita hadkan, benarkan orang pergi sembahyang. Saya cakap atas pada pendapat saya. Mungkin pendapat saya anda tak setuju, tak ada masalah. Kita jangan bergaduh. Nampak tak? Tapi saya kata kenapa nak hadkan benda memang tak wujud. Nampak tak? Yang wujud tu hanya solat Jumaat je. Solat sunat fardu lain memang tak ada orang. Kenapa nak buat 1/3, 40 orang, 100 orang? Memang tak ada orang. Engkau letak 200 pun, solat fardu subuh tak sampai pun 50 orang. Nampak tak? Sebahagian besar masjid di Malaysia memang tak ramai orang. Ada masjidnya banyak. Satu, sebab tu kita mesti ada analisis, ada kajian. Ya, baru kita nampak Islam ni, kita ni nampak bijaksana. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke faham? Kan? Tak perlu kita risau pasal ni. Sebab kita nak buat perbandingan, nanti orang marah. Tapi itulah perbandingan. Kan? Atas tekanan-tekanan ekonomi. Kita yakin atas tekanan-tekanan ekonomi. Kan? Atas tekanan-tekanan ekonomi. Kan? Ada banyak benda yang telah pun dilonggarkan. Antaranya ialah kita tengok awal-awal PKP berakhir. Kan? Monorail, LRT. Semua kemudahan pengangkutan awam. Tidak ada lagi jarak sosial. Maka dipesan kita sendiri yang uruskan diri kita untuk memastikan ada jarak sosial antara kita. Tidak ada jarak sosial. Yang semalam kita telah dikabarkan bahawa tidak ada lagi jarak sosial di kedai-kedai makan. Kalau meja tu boleh tampung 4 orang, maka dibenarkan duduk 4 orang. Kalau meja tu boleh tampung 10 orang, kita dibenarkan duduk untuk 10 orang. Maka kita sendiri yang uruskan jarak sosial antara kita. Dibenarkan. Ini mungkin berlaku akibat daripada tekanan-tekanan ekonomi. Nampak tak? Tapi bagaimana masjid? Kenapa kita masih kekal untuk jarak sosial? Kalau kita hapuskan atau 1 meter tu kita kurangkan sikit, mungkin lebih ramai orang dapat masuk. Nampak? Faham ke faham? And itu pendapat yang mungkin boleh kita perhalusi. Di banyak tempat, jarak sosial telah pun dihapuskan. Tapi tidak pada masjid. SOP tetap sama. Saya kata jarak sosial. SOP tetap sama. Ambil suhu badan dan sebagainya. Itu tetap sama. Yang saya nak kata ialah jarak sosial. Kalau kita dapat kurangkan atau hapuskan jarak sosial, maka solat fardu seperti biasa, saya yakin ia akan memberi kesan yang sangat besar. Malah kerajaan yang berhadapan dengan masalah ekonomi pun benar-benar bergantung kepada jemaah yang berada kat masjid. And kita benar-benar mengharapkan doa-doa secara jemaah. Subhanallah, sebab kita bergerak secara kolektif. Ia berbeza tentang dosa kita. Kalau kita ada masalah yang sangat besar, masalah bertimpa-timpa tak pernah berakhir, kan? Ulama-ulama mensarankan kita untuk duduk seorang-seorang, bukan buat qiyamul lail secara berjemaah, bukan baca yasin secara berjemaah. Kita disarankan kan, duduk seorang-seorang sepertiga malam, menangislah seorang-seorang, kan? Sujudlah seorang-seorang, bukan jemaah, seorang-seorang, dan berbicaralah pada Allah, minta pengampunan. Itulah detik yang paling mahal, kan? Tapi kita cerita pasal masalah keseluruhan
maka kita kena bergerak secara kolektif, kita kena bergerak secara jemaah. Bukalah masjid seluas-luasnya, insya-Allah. Kan? SOP tetap kita patuh. Kan? Tetapi kan, yang kita bercakap tentang masjid, Pak Riz kalau buka semua pun bukan orang datang. Jangan buat andaian. Jangan letakkan jawapan, jangan letakkan masalah, jangan letakkan perkara negatif kat depan. Bila kita buka, ini cabaran kita semua. Jom kita pergi untuk buktikan bahawa masjid boleh diimarahkan perlahan-lahan. Dia bukan hari ini kita buka besok penuh sesak. Janganlah macam tu. Nampak tak? Kita kena berfikir positif. Nampak tak? Kita kena berfikir positif. Beri ruang pada ramai orang. Di saat masjid buka, kita mula dakwah masih berjalan dan terus berjalan untuk ajak orang datang ke masjid. Nampak tak? Kita cakap banyak tentang orang. Jiran sebelah rumah kau, depan kiri, depan belakang pun kau tak pernah ajak. Kan? Kita cerita banyak. Nampak tak? Dakwah kena jalan. Kalau setiap daripada kita, kalau kita ada 100 orang pergi masjid, 100 orang tu macam mati level marketing, faham tak? Kita diminta untuk bawa orang. Kerana malam ni ada pertemuan dengan kita punya leader yang berjaya, jutawan, kereta besar. Dia akan letak kereta dia kat depan, kat bawah hotel tu. Kan? Orang datang tengok kereta besar. Kita bawa, kalau ada 100 orang, setiap orang bawa 4 orang, bermakna ada 400 orang. Nampak tak? Kalau kita ada 30 jemaah, setiap jemaah tadi bawa 5 orang, kita ada 150. Bertambah tak? So jangan pikulkan kepada imam semata-mata. Kita semua jalan bersama. Tapi imam jangan pula bila orang jalan, anda tak jalan. Kita jalan sama-sama. 4 tayar kena jalan sama. Baru kereta tu bergerak dengan cantik. Nampak tak? So kita bergerak sama-sama. Imam jalan, Bilal jalan, makmum jalan, semua jalan. Nampak tak? Barulah masjid akan diimarahkan. Barulah kekuatan akan didatangkan, dizahirkan. Faham tak? 1001 masalah di Malaysia ini akan dapat diatasi jika kita berjaya hidupkan kembali institusi masjid. Percayalah. Semua masalah ini dapat diatasi kalau kita berjaya mengimarahkan masjid, menghidupkan institusi masjid. Sebab kalau kita berjaya menghidupkan institusi masjid, susah musuh nak serang. Susah musuh nak pengaruh. Susah musuh nak khianati kita. Percayalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Along, ada soalan? Kita pergi pada soalan. Soalan dari follower sumber WhatsApp. Ya. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong saya? Saya dalam tekanan sekarang. Sekarang suami ambil pilihan nak pindah rumah dan nak cari rumah lain. Rumah akak sebelah rumah mak. Suami macam nak pisahkan kami anak beranak. Anak saya yang dah umur 20, 19, 17 dan 9 tahun. Yang dibuang anak saya tu yang umur 20 dan 19 tahun. Tak tahu nak buat keputusan sekarang. Dalam hal ini, sebenarnya suami saya yang ada perempuan lain. Dia nak tutup kesilapan dia. Dia kata saya yang ada jantan sekarang. Jadi, saya jadikan anak saya saksi dalam tuduhan dia terhadap saya. Bila tu dia tuduhlah saya macam-macam sehingga saya terlepas cakap. Puan tengah tengok. Puan, saya pun tak apa jelaslah soalan ni. Tapi saya nak bagi tahu pada puan, begini puan. Masalah puan memang kompleks lah. Puan kena faham, lelaki ni banyak karakter. Antara karakter lelaki, bila dia buat salah, dia akan pindahkan salah tu pada isteri dia. Itu memang berlaku tu puan. Dia akan cari cara melepaskan diri dia. Dan ada lelaki memang tergamak untuk memindahkan masalah dia pada suami isteri dia dan menuduh isteri dia lakukan maksiat. Kalaulah seorang lelaki yang sepatutnya diamanahkan oleh Allah, bukan ketua kampung beri amanah, bukan imam bagi amanah, tapi Allah bagi amanah. Setiap perkahwinan itu adalah amanah. Seorang lelaki diberi amanah oleh Allah SWT untuk jaga wanita tu. Itu indahnya Islam. Datang Islam, wanita terbela. Datang Islam, hak wanita itu terjaga. Datang Islam, semua perkara yang menzalimi perempuan telah terbatal serta-merta. Itulah hebatnya Islam. Maka bila kami ditakdirkan menjadi seorang suami kepada seorang isteri, kami diberi amanah untuk menjaga keluarga, untuk menjaga isteri. Kami diberi amanah untuk beri perlindungan pada isteri. Beri nafkah pada isteri, jaga makan, minum, pakai dan juga tempat penginapan. Itu memang dituntut dalam Islam. Mana-mana lelaki yang tidak menepati tuntutan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Nampak tak? Bila rumah tangga daripada awal tidak didasari benda ni, dia akan memang timbulkan banyak masalah puan. Banyak orang faham, ramai orang rasa bahawa kalau awal perkahwinan itu bahagia, maka dia akan bahagia sepanjang masa. Itu salah. Nampak tak? Kita kena charge setiap masa. Kita kena recharge setiap masa rumah tangga kita. Sebab tu bila kita ada pertelingkahan, kita ada konflik, kita ada persengketaan, sebenarnya itu kadang-kadang daripada sudut baiknya, dia boleh menyatukan kita kembali. Nampak tak? Kadang-kadang bila tak pernah bergaduh, bertahun-tahun tak pernah bergaduh, tiba-tiba bergaduh, dia jadi besar bergaduh tu. Sebab kita tak pernah bergaduh. Maka kesannya sangat dalam. Sakitnya sangat dalam. Tapi orang yang selalu bergaduh pun tak bagus juga. Tapi bila sesekali dia bergaduh, dia sebenarnya jadi ubat. Nampak tak? Baru kita faham, kita saling perlu memerlu. Bila konflik berlaku dan saling tuduh-menuduh dan memindahkan masalah itu pada orang lain, kan, dia bukan jadi ubat lagi dah. Masalah tu bukan jadi ubat. Dia dah jadi racun. Nampak tak? Konflik puan ni dah jadi racun. Kalau apa pengamatan saya, kefahaman saya daripada soalan tadi, saya nampak suami cuba jauhkan puan daripada daripada keluarga puan, sebelah perempuan. Dia cuba jauhkan puan daripada keluarga puan. Sebab apa? Saya tak pasti, sebab soalan ni atas kefahaman saya lah. Sebab saya yakin bahawa dia berfikir macam ni. Kalaulah dia ada masalah, rumah tangga ada masalah, puan banyak backup. Puan mungkin boleh mengadu pada keluarga puan. Anak-anak puan pun juga keluarga sebelah puan. Nampak tak? Jadi dia rasa dia terasing, dia rasa dia teraniayai. Nampak tak? Sebab tu dia nak pindahkan puan. Sebenarnya kalau dia berfikir jahat, sebab perpindahan tu ialah dia nak tutup semua kelemahan dan aib dia. Nampak tak? Kalau dia nak cuba selamatkan keluarga dia tak buat salah apa-apa dan puan pun tak salah, dia nak selamatkan keluarga, maka dia suruh puan pindah sebab dia nak bina sebuah perhubungan yang lebih baik, yang keputusan tu datang daripada dia dan disepakati, dipersetujui oleh semua anak-anak, isteri dan diri dia. Nampak tak? Jadi kes puan mungkin antara faktor paling besar adalah kan, untuk menutup setiap kesalahan dia dan tak tersebar kan, aib ni tak jatuh pada tangan keluarga puan, maka dia nak puan pindah. Ini isu paling besar. Saya nak ajar puan teknik. Okey puan, ini teknik dia. Bila puan tahu konflik ini boleh menyebabkan puan jauh daripada keluarga puan, kan? Maka apa patut puan buat ialah kan, setiap masalah yang berlaku, puan jangan jadikan itu sebagai satu ruang untuk bergaduh. Puan banyak bersabar, jaga solat, sebab itu Allah bagi tahu dalam Quran. Banyak bersabar, jaga solat. Puan hemat yang terbaik. Kurangkan konflik, kurangkan perbalahan. Kalau dia tinggi suara, puan kena sabar. Kalau dia cari ruang untuk bergaduh, puan kena banyak bersabar. Sebab bila puan tak balas, dia tak ada ruang untuk tingkatkan pergaduhan. Bila puan tak balas, dia tak ada ruang untuk marakkan lagi persengketaan. Maka usaha dia untuk pindahkan puan daripada rumah tadi tu nampak makin kendur, makin reda. Kemarahan itu akan reda. Nampak tak? So puan jangan ungkit. Jangan ada masalah je ungkit. Ada masalahnya cerita yang lepas. Tak nak. Nampak tak? Kita pandang ke depan. Sebab puan nak pertahankan kehidupan puan dekat dengan rumah puan kan, dengan rumah mak bapak kan. Jadi apa saja masalah berlaku, puan relax je. Puan jangan ada konflik. So pesan mak bapak kita supaya jangan ungkit, jangan cerita apa-apa tentang keluarga kita. Sebab bila mak bapak kita campur tangan dalam urusan keluarga kita, itu menyebabkan dia tak selesa dan dia ada usaha untuk pindahkan keluarga puan daripada dekat dengan keluarga sebelah perempuan. Puan nampak tak? Ini adalah selalu berlaku puan. Kan? Itu rumah dekat yang ada dalam rumah. Pindah sebab tak rasa selesa, rasa hidup dia terancam. Nampak? Dia tak ada privacy. Itu biasa lelaki. Lelaki ada ego puan. Nampak tak? So puan boleh selamatkan keluarga puan dengan cara jangan ungkit-ungkit. Jangan ungkit-ungkit. Jangan timbulkan persengketaan. Ini akan menyebabkan suami puan tidak akan bersuara banyak. Nampak tak? Kalau bercakap pun kita relax. Bukan senang, tapi untuk satu hasil yang lebih besar. Nampak tak? Untuk satu hasil yang lebih penting. Kadang-kadang kita korbankan satu perasaan untuk dapat perasaan yang lebih besar. Nampak tak? Ada banyak perasaan yang ada kat situ kan? Mak bapak kita, adik-beradik kita, anak-anak kita. So korbankan perasaan kita untuk memastikan semua ini dapat kita perolehi. Kita nak dekat dengan mereka. Nampak tak? So korbankan perasaan kita.
bukan satu jalan yang senang. Tapi bila puan jauh daripada keluarga, perasaan puan nanti lebih sakit. Nampak tak? Dengan suami dah lah sakit. Kemudian bila jauh, mak bapak kita sakit, kita tak dapat nak lawat dengan mudah. Kan? Mereka ada masalah, kita suka nak ziarah. Dan benda ni semua akan menyebabkan sakit kita bertambah-tambah. Nampak tak? So, apa salah kita korbankan satu perasaan? Kan? Kita masih ada lagi banyak perasaan. Betul? Itulah kan? Perkara yang patut kita ambil tahu. Ambil berat. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala lisani Muhammad. Faham ke faham ni? Sahabat-sahabat. Ini ada perkara yang kadang-kadang kita nak menang tapi kampung tergadai buat apa? Kita nak menang tapi banyak benda kita tergadai. Untuk apa? Kita nak menang tapi penceraian berlaku. Untuk apa? Kita nak menang tapi akhirnya kita dilukakan. Untuk apa? Nampak tak? Kadang-kadang biar mengalah. Biar mengalah. Itu bukan makna kita kalah. Biar mengalah. Itu bukan maknanya kita tewas. Tuan-tuan perempuan. Kita mengalah bukan makna kita lemah. Kita mengalah untuk sebuah kehidupan jauh lebih baik. Kadang-kadang bila kita banyak mengalah, orang yang sentiasa menang, dia terfikir. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Sebab tu penting sangat puan dan semua isteri-isteri dan juga suami yang sedang menghadapi konflik, kan, minta hidayah untuk pasangan kita. Bila kita ada konflik, kita minta, kalau kita yakin kita berada di tempat yang benar. Ada ramai orang juga bila dia bergaduh di konflik suami isteri, masing-masing anggap dia benar. Itu masalah. Masing-masing anggap dia benar. Itu saya kata tak nak mengalah, akhirnya penceraian berlaku. Tak ada siapa untung penceraian berlaku. Kadang-kadang anak tu terseksa, anak tu dizalimi, anak tu rasa dikhianati. Nampak tak? So anak tu jadi, nanti anak tu yang susah. Kehidupan mereka tercemar, kehidupan mereka porak-poranda sebab kita masing-masing tak nak mengalah. So rumah tangga yang bahagia hanya dapat dicapai bila kita ada salah satu daripada kita mengalah. Pak Riz, saya saja mengalah. Puan, kalau kamu mengalah tapi kamu dapat anak-anak, kamu mengalah tapi kamu masih dapat sebuah kehidupan yang baik, apa salahnya? Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham? Long, kertas. So, nampak ke? Tinggalkan nombor telefon. Siapa-siapa yang nak daftar untuk e-book, nak beli e-book kita, nak beli e-book Pak Riz, tinggalkan nombor telefon. Siapa-siapa yang nak daftar untuk seminar online dan juga untuk sumbang dana juga boleh. Ada soalan? Ini tak ada soalan. Okey. Ini mendung ini. Ini tempat kita mendung je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasihlah siapa yang hadir, yang bersama dengan Pak Riz hari ini. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk kita berjaya dalam hidup. Hidup ini, perjalanannya Allah bentangkan di depan kita. Kita nak pilih jalan yang mana? Itu bergantung pada kita. Kalau kita pilih jalan, kita, banyak orang, dia nak jalan yang bahagia. Dia nak jalan yang mencapai impian hidup dia. Tapi dia tak bersedia untuk merentasi jalan tersebut. Kita nak keluarga kita bahagia. Kita nak keluarga kita aman, tenang, kan? Tapi jalan yang kita lalui pasti akan ada liku. Pasti akan ada cabaran. Pasti akan ada rintangan. Jalan itu pasti akan ada rintangan. Pasti akan ada. Kan? Tak ramai orang bersedia untuk berhadapan dengan jalan tu. Menyelusuri jalan tu. Tak ramai. Tapi dia nak bahagia. Tapi dia tak bersedia untuk berhadapan dengan jalan-jalan yang penuh dengan ujian tersebut. Inilah kehidupan kita. Kita nak yang terbaik, tapi kita tak sanggup untuk terima ujian yang besar. Kita nak yang terbaik, tapi kita tak sanggup untuk terima dugaan-dugaan, ujian-ujian, cabaran-cabaran. So dalam kehidupan, perjalanan kita pasti akan diuji dengan cabaran. Pasti diuji dengan ujian. Kan? Itu tak sepatutnya menjadikan kita lemah dan kalah. Kan? Apa pandangan orang kat atas kita, selagi kita yakin bahawa kita melakukan perkara benar, teruskan perjalanan anda, teruskan perjuangan anda. Kan? Anda tak boleh tutup mulut orang, tapi anda boleh tutup mulut anda. Anda tak boleh tutup mata orang daripada terus menerus memandang anda dengan pandangan penuh negatif. Kan? Anda tak boleh tutup mata orang, tapi anda boleh tutup mata anda untuk memandang keburukan orang, kebusukan orang. Nampak tak? Anda tak boleh tutup telinga orang daripada mendengar buruknya hidup anda. Cerita-cerita negatif, cerita-cerita yang memburuk-burukkan anda.
tapi anda boleh tutup telinga anda untuk mendengar cerita-cerita buruk tentang orang. Nampak tak? Anda lakukan pada diri anda dulu. InsyaAllah anda akan dapat banyak baik, banyak faedah, banyak kebaikan di sekitar hidup anda. Ramai orang nak kebaikan daripada orang tapi dia tak buat benda baik untuk orang. Nampak tak? Ramai orang nak orang buat baik pada dia tapi dia tak cukup buat baik untuk orang lain. Ramai nak orang buat sesuatu yang baik pada diri dia, sesuatu yang positif pada dia, tapi dia tak buat sesuatu yang baik dan positif untuk orang lain. Nampak tak? Kita banyak menuntut daripada orang tapi kita tak beri pada orang. Sebab dalam hidup kan, satu dalam hidup makam yang tinggi kan, ialah memaafkan orang. Nampak tak? Meminta maaf tu pilihan. Nampak tak? Tapi jadikan memaafkan orang tu satu kemestian untuk kita dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ke faham? Kan? Kita belajar untuk menjadi orang yang memberi kebaikan pada orang lain, memberi kemanfaatan kepada orang lain, banyak memberi manfaat pada orang lain. Kan? Itulah hidup kita. Mungkin dalam perjalanan hidup kita ada banyak orang yang pandang kita dengan pandangan yang negatif, pandang serong. Ada banyak orang pandang kita dengan pandangan yang rosak. Tapi itu tak sepatutnya menjadikan kita membalas dengan perkara yang sama. Biarlah orang pandang kita dengan rosak, biarlah orang pandang kita dengan buruk, tapi kita tetap balas dengan pandangan yang baik-baik. Itulah yang patut kita pegang, jadikan prinsip dalam hidup kita. Kita mungkin tak sekaya orang lain dari segi sudut harta dan aset, tapi kita sepatutnya kaya dari segi sudut akhlaknya, adabnya. Nampak tak? Kita sepatutnya kaya dari segi sudut ilmunya. Dan belajar dan terus belajar dan terus belajar. InsyaAllah. Kasih sayang Allah tetap akan bersama kita. Percayalah. Kita mungkin tak dapat kasih sayang manusia, tapi pastinya kasih sayang Allah ke atas kita akan hadir. Percayalah. Mana lebih indah, kasih sayang manusia atau kasih sayang Allah? Pastinya kita nak kasih sayang Allah. Dan bonus kalau kita dapat kasih sayang manusia. Sepanjang perjalanan Nabi SAW menyebarkan risalah benar ni, menyebarkan risalah tauhid ini, Nabi sentiasa dikecam, dihina, dicaci. Ada ramai manusia yang hidup di zaman Nabi tidak beriman pada Allah SWT, menolak Nabi mentah-mentah. Nampak tak? Apalah ada pada kita? Kita adalah seorang hamba yang biasa, yang daif, yang lemah, yang jahil. Jadi pastinya kita lebih terdedah dengan ramai orang yang buruk sangka dengan kita, yang khianat kita, yang zalimi kita. Teruskan perjalanan sebab kekuatan kita datang daripada kisah Nabi SAW. Teruskan perjalanan dan usaha anda, kerana semangat Nabi yang Nabi terjemahkan semasa hayat baginda menjadi inspirasi kepada kehidupan kita. Faham ke faham sahabat? Nampak tak? Sebab itulah saya bagi tahu awal-awal dan kerap saya bagi tahu, baca hadis dalam rumah. Sentiasa baca hadis. Kisah-kisah Nabi. Nabi adalah seorang fighter yang paling dahsyat. Tidak ada fighter melainkan Nabi SAW. Nabi seorang fighter yang terbaik, yang terulung, yang berada ranking nombor 1. Nabi lah fighter ranking nombor 1. Nabi fight untuk pastikan Islam ini berada dalam pegangan manusia. Nampak tak? Nabi fight untuk pastikan kita beriman pada Allah. Nabi fight untuk pastikan manusia itu mentauhidkan Allah. Walaupun Nabi diperlakukan dengan pelbagai cara, tapi Nabi tetap teruskan usaha. Nabi tidak ada di mulut Nabi mendoakan yang buruk-buruk dan busuk-busuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang paling penting sahabat, kita teruskan perjuangan kita. Kita teruskan perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan kita berjaya. Mudah-mudahan kita berjaya mencipta kemenangan. Berjaya mencipta kejayaan gilang gemilang. Itu paling penting lah. Jangan give up dengan hidup ini. Kita masih hidup, kita masih ada peluang. Jadi kenapa kita persisihkan, sedangkan ada banyak manusia nak hidup balik. Kita dapat sesuatu yang banyak orang nak. Kenapa kita tak hargai? Railah peluang besar, iaitu sebuah kehidupan. Fight untuk terus berjaya dalam hidup. Yang paling penting berjaya untuk akhirat kita. InsyaAllah sahabat-sahabat, jaga diri baik. Saya dah berada di penghujung perjalanan. InsyaAllah besok malam jangan lupa live kita bersama Abang Fadil. Anda dengar sendiri perjalanan seorang yang Allah beri hidayah dan penghijrahan seorang lelaki untuk mengenal penciptanya. Betapa sukarnya hidup dia dan ujian untuk dia tak pernah berakhir. Subhanallah. Saya hadirkan Abang Fadil besok pukul 9 malam di laman yang sama, di halaman yang sama, di ruang sama, FB Paris. So, hadirkan diri anda. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada cerita insight-insight hebat ni. Jaga diri baik, buat yang terbaik, sebab kita umat yang terbaik. InsyaAllah. Bye.